Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sambungan pada muka surat yang ke-13. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nasihat yang kedua, sebagaimana yang kita baca pada bulan yang sudah, kitab ini dimuatkan kata-kata nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia, yang pada awalnya anak murid Imam Ghazali dia hantar satu surat meminta nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali menulis pucuk surat sebagai jawapan terhadap permintaan anak murid dia tadi ini. Lalu surat itu diabadikan dalam bentuk risalah untuk sama-sama kita ambil manfaat yang bersama. Kata Imam Ghazali, nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Bagaimanakah sepatutnya kita menerima kata-kata nasihat? Pentingnya nasihat dalam agama ni sehingga Nabi katakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Lalu Nabi kata, lillah, nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya. Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin Islam. Wa ammatihim, dan juga nasihat untuk sekalian muslimin. Maka Nabi meletakkan nasihat itu satu kedudukan yang penting, pada satu kedudukan yang penting dalam agama kita, sehingga kan Nabi kata agama itu sendiri adalah nasihat. Maka jika tidak berlaku nasihat ini, maka pincanglah agama pada ketika itu. Baik, Imam Ghazali kata kepada kita bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Apabila kita ditegur, diberi kata-kata nasihat, baik. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Untuk kita beri nasihat kepada orang lain, menasihati orang lain, kata Imam Ghazali, mudah. Betul. Dan yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikut kehendak hawa nafsunya. Kata Imam Ghazali, untuk memberi nasihat kepada orang, menegur, mengajar orang, itu mudah.
Yang susahnya untuk kita terima nasihat daripada orang lain, terima teguran daripada orang lain. Lebih-lebih lagi lah, kata Imam Ghazali, apabila seseorang itu selalu mengikut kehendak hawa nafsu dia, maka untuk dia meninggalkan perbuatannya yang salah kepada mendengar nasihat dan teguran yang diberikan oleh orang lain, itu berat. Tapi kalau nak cakap, nak tegur orang, itu mudah. Macam mana kita kan, kadang-kadang ada satu benda yang kita boleh nasihat orang, tapi kita sendiri tak buat benda tu. Sebab tu disebut dalam satu syair Arab, dia kata apa? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu menasihati orang, menegur orang, menegah orang daripada melakukan sesuatu perbuatan. Wa ta'tiya mislahu, dalam masa yang sama kamu melakukan perbuatan yang kamu larang orang tadi ni. Kita tegur orang, kita larang kawan tu, jangan buat ni, jangan buat tu. Tiba-tiba kita sendiri buat benda yang kita tegur, yang kita larang tadi ni. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Malu besarlah kamu apabila kamu sendiri buat benda yang kamu tegur, benda yang kamu nasihat orang lain, benda yang kamu larang orang daripada jangan buat, tiba-tiba kamu buat, maka malu besarlah kamu. Maka betul lah kata Imam Ghazali, untuk memberi nasihat itu, teguran itu mudah. Yang susahnya untuk menerima teguran dan nasihat, yang kadang-kadang bukan semua orang boleh terima, bukan semua. Kemudian kata dia, nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang, apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Maksudnya mencari ilmu supaya mendapat satu gelaran rasmi, serta sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Kerana orang yang seperti ini biasanya menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, maka ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Kata Imam Ghazali, sebab apakah kita susah nak terima nasihat ataupun orang yang melayan kehendak hawa nafsu dia, susah menerima teguran nasihat daripada orang lain? Kata Imam Ghazali, kerana apa? Kerana nafsu ni sangat seronok melakukan perkara-perkara yang dilarang. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu ammarah sentiasa mengajak kita, menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang keji, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ni dia nak ajak benda-benda yang kena dengan dia lah. Maka untuk kita terima nasihat teguran tadi ni, payahlah, bukan semua orang boleh dapat. Apatah lagi kalau orang tadi ni mencari ilmu, mengaji, yang dia mengaji tadi ni menghimpunkan ataupun mencari ilmu dengan tujuan untuk keduniaan, untuk mencari kesenangan dunia. Karena pada tanggapan dia, dengan ilmu tadi ni dia berasa hebat, selamat dunia akhirat. Ni. Maka orang yang seumpama ni sukar untuk menerima teguran nasihat daripada orang lain. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Subhanallah, kata dia, alangkah kelirunya pemikiran seperti ini. Pemikiran lagu mana? Yang beranggapan bahawa dengan sekadar mengaji boleh ilmu sahaja sudah cukup untuk menyelamatkan dia dan memberikan kebahagiaan kepada dia dunia akhirat, tanpa dia beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Kalau dia beranggapan bahawa mengaji itu dah cukup dah untuk dia selamat dunia akhirat, sedangkan tidak beramal, maka sebenarnya dia dalam keadaan yang tidak benar, tidak betul. Kata dia di sini, sebab ilmu yang dipelajari hendaklah diamalkan. Ilmu yang kita dapat hendaklah diamalkan. Belum tentu kita dapat ilmu tadi boleh menyelamatkan kita. Berapa ramai orang yang cerdik, pandai, mengaji tinggi, sijil pun banyak,
Tapi kesudahan akhirnya kita melihat bagaimana pemikiran dia menentang agama Allah, menentang Nabi, mempertikai hukum-hukum Islam dan sebagainya. Bukan orang bodoh, orang cerdik pandai, mengaji tinggi. Ada ilmu tak? Sudah tentu ada ilmu. Sijil dan sebagainya. Sebab tu kita bimbang. Disebut dalam kitab lain, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, mengaji makin lama, sijil koi banyak, tetapi tidak bertambah hidayah petunjuk. Ilmu makin bertambah tetapi hidayah tidak, maka tidaklah bertambah baginya melainkan semakin bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya dia semakin bertambah jauh daripada Allah setiap kali semakin bertambahnya ilmunya, kerana hanya ilmu yang bertambah tetapi tidak hidayah petunjuk. Bukankah, kata dia, bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat, seperti lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Orang yang ada ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka pada hari kiamat Allah akan menyoalnya lebih berat daripada orang yang tidak ada ilmu. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmih wa na'udzubillahi min dzalik. Artinya, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Orang yang paling pedih yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya, siapa dia? Di antaranya orang alim yang ada ilmu tetapi ilmu tadi tidak mendatangkan manfaat kebaikan kepada dia. Sebab tu disebut dalam syair, dia kata apa? Matan wa kullu disebut dalam syair, dia kata apa? Fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Orang alim yang dengan ilmunya dia tidak beramal, orang alim yang dengan ilmunya dia tidak beramal, mu'azzabun, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, min qabli abidil wasan, sebelum daripada penyembah-penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebelum daripada Allah seksa orang kafir yang menyembah berhala, ni orang alim yang ada ilmu yang tidak beramal dengan ilmunya terlebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita berdoa pada Allah kan, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berdoa memohon kepada Engkau ya Allah, berlindung dengan Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat kepada kami. Dan Nabi SAW sebut, tidak berganjak kaki anak Adam di hadapan Allah setelah disoal dengan beberapa soalan. Salah satu daripada soal yang Allah akan tanya, an ilmihi fima amila fih, pada ilmunya, daripada ilmunya pada apakah dia beramal dengan ilmu yang dia dapat. Mengaji, tahu kata wajib pasal apa tak buat, tahu kata haram pasal apa buat. Maka dengan ilmu tadi hendaklah diamalkan. Maka Nabi SAW, Imam Ghazali bawa dalam kitab dia ni, hadis Nabi SAW, orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Baik. Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasahullahu sirrahu, bahawa ada seorang yang telah bermimpi
bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini bertanya kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bertanya kepadanya dengan katanya, apa khabar kamu wahai Abul Qasim? yakni Al-Junaid Al-Baghdadi. Lalu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Maknanya apa? Maknanya ilmu yang tidak hilang atau yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang diamalkan. Itu je. Ilmu yang benar-benar ilmu yang kita mengaji, yang kita belajar, yang kita tahu, yang benar-benar memberi manfaat kepada kita ialah ilmu yang diamalkan. Kita buat sebagaimana yang kita mengaji, sebagaimana yang kita reti. Tapi bila kita buat bercanggah daripada apa yang kita mengaji, yang kita reti, makna ilmu itu ilmu yang tidak diamalkan, tidak memberi manfaat. Baik, habis itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Ilmu itu dianggap ilmu yang tidak bermanfaat kecualilah setelah ilmu yang kita belajar tadi ini diamalkan dalam kehidupan kita. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Kata Imam Ghazali, hai anakku, jangan jadi orang yang muflis pada amal, tak ada beramal, tak ada pahala amal. Kebaikan yang kita buat untuk kita, kebajikan yang kita buat untuk kita, jangan sampai tak ada. Kata Imam Ghazali, buat hak wajib, jaga bagi sempurna elok, tambah dengan hak sunat-sunat supaya sempurna kehidupan kita. Banyak kebajikan peluang yang Allah beri pada kita untuk kita buat, mengaut keuntungan pahala akhirat. Buatlah. Nama kata kebajikan ni walau sekecil mana pun, buatlah. Kerana apa? Kerana akan ada pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kebaikan yang dia buat ni hanya besar zarrah. Zarrah maknanya kita tak boleh tengok dengan mata pun, kecil je kebaikan yang kita buat tadi ni. Yarahu, dia akan melihat balasan daripada Allah terhadap kebaikan yang dia buat, walaupun sekecil mana sekalipun kebaikan yang dia lakukan tadi. Allah takkan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Buatlah kebaikan ke orang kan. Kadang-kadang kita di rumah tanam pokok kari poleh je pun, jiran nak tomeh buat gulai tak ada daun kari poleh. Kita lagu tu lah, kalau nak buat kari apa tak ada daun ni, tak tomeh, tak sedap gulai, pakai tak buat gulai. Bila siap gulai tak makan pun, tepi-tepi lah. Jiran main minta bagi, padahal bukannya nak habis pun daun tu berlambak-lambak kan. Bukan kita buat kari tiap hari, tapi bagi ke orang kebaikan kan, kebaikan. Sebab tu Nabi kata tidak mana-mana orang Islam yang menanam satu pohon, satu pokok. Kita tanam satu pokok kayu, kemudian dimakan oleh manusia atau binatang, burung ke apa ke. Hatta Nabi sebut, bahkan kalau dicuri sekalipun, kalau dicuri sekalipun, tanam pokok belam tepi pagar luar pada rumah kita. Duk kira nak ambil, tiba-tiba balik tengok kerja, tengok tak ada dah, habis. Tambah pisang lah ni, kau cepat lagi cepat. Tuan kata nak ambil. Pergi nak ambil, bawa godok, nak pergi takik esok, tengok dah habis, tak ada. Ada orang gabus awal lagi. Nabi kata bila kita tanam satu pokok, daripada pokok kita tadi tak kira lah daun ke apa ke, buah lebih-lebih lagi, dimakan oleh manusia atau binatang atau dicuri sekalipun,
maka bagi tuan yang menanam itu pahala sedekah. Pahala sedekah. Kita akan dapat pahala. Maknanya buatlah, tanam. Itu kebaikan yang kita dapat pahala dalam keadaan kita tak sedar. Jangan duk maki bila orang ambil tu, dosa pula kitanya. Anggap pahala sedekah. Tanam durian, kadang-kadang tupai mai makan. Suruh tembak lah. Ada 100 biji, dia makan tak sampai biji pun, satu pangsa je. Sebab dia tahu kata tuan durian ni tak banyak sedekah. Dia pun tahu kata tuan durian ni tak banyak sedekah. Makan sikit boleh pahala sedekah ke tuan ni. Ni tembak habis, mati habis, pupui habis, keturunan tupai. Marah. Makan sikit saja. Baik. Tu peluang untuk kita dapat pahala tu luas. Baik, jangan jadi orang yang muflis pada amal. Kemudian kata dia, dan yakinlah, kata Imam Ghazali, bahawa semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Semata-mata ilmu belum menjadi jaminan kita akan selamat di akhirat kalau ilmu tadi tidak diamalkan sebagaimana yang sepatutnya. Umpamanya, kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam, kata Imam Ghazali, dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan. Contoh, ada satu orang, dia memiliki senjata yang banyak, pedangnya, kemudian senjata-senjata lainnya, dia pula berani, cekap dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Mari satu ekor singa yang garang, terkam dia, bunuh dia. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata api tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak, kata Imam Ghazali. Pedang ada 10 bilah tadi pun tak guna dah. Tak dan nak guna pun, bahkan tidak berguna pun, walaupun dia ni berani gedebeh. Mari singa-singa terkam, mati. Senjata yang ada tadi tak sempat digunakan untuk mempertahankan diri dia daripada selamat daripada dibunuh oleh singa tadi ni. Macam itulah juga ilmu, kalau ada dalam dada tapi tidak diamalkan, tidak diamalkan dalam kehidupan kita, bahkan dia hidup canggah pula dengan ilmu yang dia belajar, maka ilmu tadi tidak memberi manfaat, bahkan dia tak akan selamat akhirat. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ia digunakan oleh tuan empunya senjata itu. Senjata pedang tadi ni boleh memberi manfaat, mempertahankan tuan dia kalaulah digunakan oleh tuan. Tapi kalau tak guna, tak ada manfaat apa-apa. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya, maka segala ilmunya tidak akan memberi manfaat kecuali setelah diamalkan. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning, yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat sekanjabin dan kaskap, sejenis ubat yang merupakan campuran daripada cuka dan madu atau apa jua manisan yang dicampur dengan yang masam ni. Ada orang sakit demam panas, sakit kuning, doktor nasihat makan ubat ni, maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum ubat tersebut dengan izin Allah. Maknanya beli ubat saja, balik tak makan, kan? Allah boleh bagi sembuh kalau Allah bagi sembuh, tapi nak abang sebab tadi ni kita tak buat, sakit tapi tak makan ubat, ubat tu bawa aja. Macam itulah sama dengan ilmu yang tidak diamalkan tadi. Ada ilmu tapi tak laksana, tak buat sebagaimana yang dituntut oleh ilmu. Dalam hal ini disebut suatu syair dalam bahasa Parsi. Maksudnya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Maknanya bukan abang boleh urusan arak ni, tak. Tapi kalau seseorang itu orang bukan Islam lah, kita kata dia duduk kerja, orang bukan Islam contohnya, dia duduk kerja timbang arak ke jual arak, dia takkan mabuk, melainkan apa? Melainkan dia minum arak tadi. Sama ada juga orang duduk jual dadah pun. Kadang-kadang hak jual dadah tu bukan dia makan pun, bukan dia ambil pun, orang lain yang ambil. Jual ayak ketum, tuan hak jual ayak ketum tak minum pun, tapi hak beli dia minum.
Maknanya selagi dia tak minum, dia tak mabuk. Samalah dengan ilmu tadi ni pun. Dia nak buat perbandingan. Maknanya ilmu yang ada dalam dada kita tidak akan memberi apa-apa kebaikan manfaat pada kita, melainkan setelah kita beramal. Amal tu yang dituntut dalam ilmu tadi ni. Jadi jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, maka engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu tersebut, melainkan setelah beramal dengan ilmu yang dipelajari tadi ni. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Kita akan dapat benda yang kita usaha. Kalau kita tak usaha, kita tak dapat. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Allah kata barang siapa yang mengharapkan akan bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kena buat amal. Ilmu, amal. Kemudian Allah sebut lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun. Balasan diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Allah bagi balasan pada siapa? Pasal apa yang telah mereka buat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam beberapa ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali artinya tidak masuk neraka, kata Allah. Tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal-amal yang saleh. Maka kata dia, iman ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Walaupun seseorang hamba itu akan masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahan itu didapatkan setelah seorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadat. Kerana rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat demikian. Betul, kita tak masuk syurga dengan amal kita dah, tapi kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah semata-mata. Tetapi rahmat dan kemurahan Allah ni kita dah dapat bila? Dapat setelah kita ni sebagai hamba mempersiapkan diri kita dengan ketaatan dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah ni dekat dengan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah semata-mata. Tapi nak dapat rahmat Allah, kena beramal, taat pada Allah dalam ibadat kita dan sebagainya. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, demikian keadaannya, supaya kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Allah beri balasan kepada kita mengikut kadar amalan kita di dunia ini. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.